Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, dalam video ni saya bukan nak review barang tapi saya nak buat video penjelasan pasal projector sebab actually ramai orang tak tahu beza antara jenis-jenis projector ni dan ada orang menyesal bila dia orang beli projector yang salah. Tapi actually bukanlah salah projector tu, tapi kita yang kurang tahu beza antara jenis-jenis projector ni. Jadi kalau korang berminat, korang berniat nak beli projector dan korang dah klik dekat video yang betul, anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. Selalu bila kita dengar perkataan projektor ni, kita just fikir yang semua projektor ni sama, kecuali demo kena bahagia lah. Tapi sebenarnya projektor ni dia ada beberapa jenis dan jenis yang most common dan orang kenal dia ialah dia ada 3 jenis lah. Dia ada lamp based projector, LED based projector dan juga laser based projector. Kalau contoh projektor macam 4K projector, mini projector, apa lagi, smart projector tu just subkategori yang duduk dekat bawah 3 main kategori yang saya mention tadi. Jadi kita start dengan LED projector dulu, dan dari nama dia pun kita boleh tahulah yang dia guna LED diodes untuk nak hasilkan cahaya. Lepas tu cahaya tu dia akan pancarkan dekat skrin untuk hasilkan image. Dan selalunya LED projector ni dia datang dalam form factor yang kecil, yang compact, dia tak besar sangat. Macam projektor yang saya ada review hari tu, mungkin link akan keluar dekat atas. Macam yang ni, smart mini projector, dan tak semua datang dalam form factor yang betul-betul compact macam ni lah. Selalunya dia datang dalam form factor yang besar sikit, yang selalunya kita akan jumpa dekat dalam kelas, dekat universiti ataupun dekat office. Antara sebab ramai orang suka guna LED projector ni ialah harga dia tak mahal sangat, and dari segi nak maintain dia pun memang tak susah lah kita nak maintain LED projector ni. Lepas tu satu lagi, lifespan dia tu tahan lama. Untuk harga dalam sekitar RM1,000 pun korang dah boleh dapat dah, tapi macam biasalah, lagi mahal lagi bagus lah dia punya kualiti kan. Cuma at least kita tak perlu nak spend banyak sangat lah untuk nak dapat sebuah LED projector yang ok. Untuk maintenance memang dia low maintenance. Kita just kena check dia punya ventilation lah, nak tengok ada debu ke, debu yang berkumpul dekat dalam dia punya ventilation. Yang tu je kita kena check. And untuk nak setup dia pun boleh kata memang tak serabut, senang nak setup disebabkan saiz dia yang compact. Dia tak makan space yang banyak, footprint dia tu kecil. Dan macam projector LED yang saya tunjuk tadi tu lagi lah kan, dia dah lah kecil, compact, lepas tu dia battery powered, senang kita nak bawa pergi mana-mana. And then untuk colour dia boleh kata agak accurate dan dia terang. Tapi bila contoh kita nak guna dalam bilik yang ada cahaya lain, contoh macam bilik yang saya duduk sekarang ni kan, buka lampu, mungkin image yang korang dapat tu kurang jelas sikit. Sebab LED projector ni dia lebih sesuai digunakan dalam bilik yang, macam mana cakap, bukanlah gelap tapi yang kurang cahaya luar ataupun cahaya ambient. Untuk lifespan ataupun ketahanan LED projector ni kebanyakannya akan bertahan up to 30,000 jam penggunaan. That's why banyak banyak fasiliti kerajaan, sekolah, universiti akan guna LED projector. Ialah disebabkan harga dia tak mahal sangat, maintenance dia memang low maintenance, lepas tu dia punya lifespan pun tahan lama. Next, kita akan cakap pasal lamp based projector. Saya rasa lamp based projector ni antara projector yang paling common yang kita kenal lah. Dari zaman dulu-dulu lagi ada lamp based projector yang selalu orang guna dekat sekolah semua tu. Dan dari nama dia lamp based projector ni, sebab actually dekat dalam dia ada satu mantle yang besar, dia ada bulb dia dekat bahagian dalam. Mungkin salah satu sebab kita selalu jumpa lamp based projector ni is that harga dia murah kalau nak compare dengan LED projector dengan laser projector. Cuma satu downside untuk lamp based projector ni, dia selalunya besar. Okay, size dia tu boleh kata tak portable dan berat and besar. Jadi bila kita nak setup tu, dia akan makan ruang. Untuk ketahanan lamp based projector ni, dia boleh kata infinite tau. Dia punya lifespan tu, dia macam cakap, dia tak adalah infinite, tapi macam saya cakap tadi, dia ada mantle kan dekat dalam dia. So setiap 3,000 jam lebih kurang plus minus, korang kena tukar mantle dekat dalam dia tu dengan mantle yang baru. Kalau korang still nak guna juga projector tu tanpa tukar mantle walaupun dah sepatutnya tukar, image yang korang akan dapat tu dia akan jadi kekuningan, dan possibility untuk mantle dia tu pecah ataupun meletup tu tinggi lah. Selain 3 jenis projector ni, dia juga ada macam 2 kategori. Dia ada yang short throw dengan long throw. Untuk long throw ni dia macam ialah projector biasa, yang mana projector tu kena duduk jauh dengan skrin untuk nak dapatkan image yang besar, image yang clear, yang
fokus dengan betul. Manakala untuk short throw ni pula kita boleh letak projector tu dekat dengan screen, kita tak payah nak jauh sangat. And then yang paling latest ialah ultra short throw macam projector Canon ni. Kita memang boleh letak dia rapat dengan screen tapi image dia tu still besar dan fokus dengan betul, dan sebab dia ni ultra short throw, dia tak makan space banyak sangat masa kita nak set up tu. So sangat sesuai untuk tempat yang tak luas. Contohlah kalau korang nak ganti TV dekat rumah, combo pula dengan home projector screen macam yang saya guna dari Vivid Storm yang Abang Cerah ada review hari tu, memang puas hati. Kalau korang belum tengok lagi video tu, saya recommend korang tengok lepas habis video ni, sebab bagi saya screen dari Vivid Storm ni memang best. Bila kita dah set up dia, kita nak guna dia, nak simpan tu memang senang, just tekan satu button. Lepas tu untuk color dan contrast projection yang kita dapat pun dia akan improvekan lagi disebabkan material yang diorang guna dekat projection screen ni. Lagi-lagi kalau korang guna ultra short throw projector, sebab screen ni memang khas untuk projector jenis ni. Walaupun long throw projector dengan short throw projector ni ada perbezaan dari segi jarak kita boleh guna dia, lepas tu mungkin mekanisme dekat dalam, cara dia fokus, cara dia pancarkan image dekat screen tu, dekat situ ada perbezaan, tapi dari segi ketahanan tu dia still sama. Last sekali, laser based projector. Untuk laser based projector juga dia ada short throw dengan long throw. Untuk lifespan dia boleh bertahan dalam range 20,000 hingga 30,000 jam penggunaan, dan untuk dia punya maintenance pula boleh kata little to no maintenance. Sama juga dengan LED projector, kita kena make sure yang ventilation dia tak tersumbat. Itu je lah. Tapi dari segi image quality, laser based projector ni boleh hasilkan image yang lagi bagus dari LED projector dan lamp based projector in terms of dia punya color, dia punya contrast, dia punya detail, clarity tu lagi better dan lagi terang. Actually kalau kita guna laser based projector dekat dalam studio saya sekarang ni, walaupun ada cahaya pun kita still boleh nampak image tu dengan jelas lah. That's why harga dia pun lagi mahal antara tiga-tiga ni lah. Dalam tiga-tiga ni laser based lah yang paling mahal. So basically kalau korang nak save budget, korang nak jimat duit, ambillah LED based projector. Walaupun harga dia tu boleh kata murah, tapi dia still reliable. Color dia pun cantik, contrast pun cantik. Cuma downside dia is that korang kena guna dalam bilik yang tak ada gangguan cahaya lah. Dia lagi shock kalau kita guna dalam bilik yang gelap. Tapi kalau korang ada bajet lebih, korang tak kisah nak kena tukar mentol dia setiap 3,000 jam, dan ambillah lamp based projector. Cuma kena keep in mind yang yelah, setiap kali kita tukar mentol tu lama-lama akan makan modal juga. Dan kalau korang nak image quality yang paling bagus dari segi color, dari segi contrast dia, detail semua tu, ambillah laser based projector. Tapi selalunya laser based projector ni downside dia, harga dia sedikit mahal lah daripada projector lain. Tapi macam biasa, harga ni bergantung kepada specs dia, model apa, brand apa yang korang pilih, ada extra feature ataupun tak. Tak semestinya lamp based projector ni akan confirm murah dari laser based. Nanti salahkan saya pula cakap, oh lamp based projector murah, kenapa yang ni mahal? Tak, dia bergantung juga feature apa yang dia ada, specs macam mana. Tapi at least sekarang korang tahulah sedikit sebanyak perbezaan antara jenis-jenis projector ni. Mungkin ialah in the future korang nak beli projector kan. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang rasa video ni membantu, dapat ilmu baru, apa kata korang tekan like dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Biar ada boh. Jumpa lagi.